Ada penunggang dalam semua agama atau parti pemerintah. Kita tengok Alkitab Yahudi, Bani Israel. Asalnya baik. Tapi kerana dia ada kuasa sikit, Nabi itu bercakap dengan Tuhan, orang yang jenis syaitan, iblis akan mendekatinya, nak ambil kesempatan. Apabila Pope, kita tengok, atau Kristian, asalnya baik, Roman Katolik hijack agama Kristian di Konstantin, di Istanbul, Konstantinopel, untuk mengawal rakyat. Islam datang, kita tengok Nabi, kalau kita kaji sirah dan kandungan Al-Quran, dia penuh dengan amalan ra'i atau rasional. Tapi hari ini dia penuh dengan alul hadis atau dogma. Dan alul dogma ni dia buat hujah yang bukan-bukan. Dia tuduh kononnya akalnya akan buat orang sesat. Dia tak ajar orang bahawa Allah yang sesatkan, dan jahil, tak tahu tentang keterangan Allah yang buat kita sesat. Contohnya, saya kata kurang makanan. Nanti kita susah, kita akan dikuasai oleh Dajjal. Ini semua ayat jahiliah yang tak masuk akal kerana tak ada dalam Quran, dan menafikan orang ilmu bahawa Allah menjamin kesejahteraan kita. Seolah tidak ada Tuhan, ada mereka pendeta saja. Sehingga mereka kata kalau Nabi ikut jalan lorong kanan, Tok Guru ikut lorong kiri, kamu ikut Tok Guru. Perkara-perkara ini confuse, mengelirukan. Saya tengok perbalahan antara Wasabi, Syiah, Sufi, Tablighi, PAS, UMNO dengan Sunni. Masing-masing mempertahankan secara ugut-mengugut. Engkau kafir mengkafir keluar, engkau sesat, engkau tak percaya hadis. Seolah tak menyoalkan satu hadis itu. Kita mesti ingat masa Imam Muslim Bukhari beratus tahun kemudian lepas Nabi wafat, seolah tunggu Muslim Bukhari baru sempurna Islam. Ini perkara yang tak logik. Dan Muslim Bukhari hanya macam jurnalis, mereka menyenaraikan, memeriksa ratusan ribu hadis. Satu kerja yang menurut Syekh Imran Husin adalah mustahil. Cuba baca balik sejarah mereka. Dan tercatat mereka kata hanya 1% saja kekurang daripada hadis yang mereka cari dan terjumpa adalah tidak diterima dalam Sahih Muslim dan Bukhari. Dan ada 4 lagi Sahih, Abu Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya. Dan kita perhati, ada hadis-hadis ditokok tambah di belakang, cara dia susun seolah ada, dan ada penulis yang menyusun semula. Mazhab Syafi'i, saya dapati dengan sedih dan terkejut bahawa Imam Syafi'i bukan penulis asal Risalah atau Al-Um. Tulisan asalnya hilang. Pendeta atau pengikut atau murid kemudian menulis. Dan saya dapati ada hadis menyatakan Nabi melarang ditulis katanya kerana tak mau mengimbangi atau mengatasi Al-Quran. Ini logik. Tapi ada orang pula buat hujah, masa Nabi saja, lepas Nabi boleh. Dari mana datang ajaran begini? Kita tahu hanya Allah boleh menghukum. Ini saya diajar. Buya Syakur pun menyatakan hanya Allah boleh menghukum hal haram dan Allah mengetahui segalanya. Tapi kita kata, kalau tak boleh jumpa dalam Quran, cari dalam sunnah. Tak boleh jumpa dalam sunnah, kita boleh ijma' ulama'. Ulama' mana? Lepas tu kita kias. Ini semua zaman-zaman kemudian membuka kepada fitnah seperti mana yang berlaku atas agama Samawi, Yahudi dengan agama Nasara dulu. Akhirnya terpesong sekali lagi daripada landasan jalan yang benar. Kita tengok dalam Quran, semua kebanyakan mengenai Allah, penontuan Allah, hak Allah, Allah maha mengetahui, Allah maha mengira.
Jadi sedih lah saya tengok keadaan ni. Jadi bila saya yang memeluk Islam, dah lama sikit lah, 44 tahun, 43 tahun. Saya mengaji, saya berhenti sekolah, saya berhenti pekerjaan, saya penuh masa mengaji sentiasa. Perhati dari alim ini kepada alim ini kepada alim, tak henti-henti kerana 90% ialah pergaduhan. Memperjelaskan benda yang sepatut dah faham. Ya. Saya kaji sampai konsep sifat Allah bila dia jadi Quran ni qadim ke makhluk, bagaimana perbalahan tu boleh jadi. Sunni Syiah saya kaji sejarah dia. Imam Mahdi yang cetuskan fahaman Bahai, fahaman Nabi Isa turun semula, fahaman Ahmad Qadiani sekarang timbul balik kerana pandemik palsu. Ini semua orang panik. Jangan panik. Dengan rasional kita kaji balik. Tak ada apa, saya tak cucuk, saya okey. Sekarang kata digitalization, saya dah jawab. Digitalization atau kawalan wang ringgit kita dah berlaku beratus tahun dulu. Kamu tak boleh buat apa. Kita dah pegang pasport mereka yang pegang. Ya, kamu tak boleh buat apa. Kalau dia halang kamu tak boleh jalan. Hanya dengan izin Allah kita boleh jalan lah. Banyak orang tak ada dokumen boleh jalan. Saya pernah temui orang tak ada dokumen daripada Kudus, daripada pelarian, daripada, saya tak boleh sebut nanti kena ban. Di Sabah lah banyak yang tak dokumen nikah begitu saja, usia 15 tahun di pulau orang Bajau, di pulau Perahu, di pulau Gaya. Saya duduk sana. Jadi saya masih terus lagi mencari ilmu dan terus sebarkan. Tapi saya nak beritahu orang yang nak troll saya ni, jangan buang masa kamu lah. Pergi tempat lain lah. Di sini bukan saya akan ikut melatun ini, melatun itu. Menunggang, ada melatun Ibrahim, menunggang nama milat Ibrahim. Kerana saya ada orang yang dalamnya cerita kat saya, cerita-cerita menakutkan. Bagaimana mereka tu, saya terpaksa katalah, memperalatkan, menunggang agama. Ya? Kita tak terkejut bila duta Palestin kata, derma kau semua kepada Baitul Masjidil Aqsa ke apa ke, dia dah tanya orang sana, dia kata zero dah dia orang hantar. Dan orang buat scam. Ya. Inilah syaitan iblis lebih rapat dalam tempat suci ya. Yin dan yang. Jadi nasihat saya, kalau kita kaji, kita terbuka, tak akan silap lah. Kita berdoa kepada Allah, kita niat nak tahu kebenaran, bukan nak menang. Saya buat ini semua bukan nak popular. Orang viral dia punya pasal, saya berkongsi untuk melahirkan kegembiraan saya bila terjumpa ayat Allah. Mahal lah ayat Allah ni, Al-Quran ni. Tak ada agama lain ada Al-Quran. Tapi kita sanggup menepikan Al-Quran. Contoh surah Al-Maidah ayat 4. Pergi siasat. Ya. Dan saya dapat tahu mazhab Abu Hanifah misalnya menolak hadis yang menolak ayat Quran. Itu logik. Dia tak kisahlah kau kata sahih ke apa kan, tak boleh digunakan kerana ayat Allah tu paling sahih. Contohlah, saya bukan ulama. Saya bukan ulama, tak guna bergaduh saya. Baik bergaduh dengan mufti Buya Syakur ke mufti Abdullah ke Dr. Mazhar ke. Dan saya gembira juga bila baca bahawa para imam, para qadi tak suka hukum mereka ditulis. Kerana orang akan ambil copy paste dan memperalatkan. Ini perangai manusia syaitan ni, iblis. Dia, qadi-qadi ni nak, bila orang mengadu satu hal, mari depan dia. Dia nak dengar semua cerita, dia nak tengok raut wajah orang tu, dia nak dengar semua kes, lepas tu dia buat keputusan. Lepas tu, keputusan ni hanya untuk keadaan tu, untuk orang tu hari tu saja. Esok hari dia nak dengar semula. Kerana keputusan mungkin berubah. Tahu tak Imam Syafi'i ada dua kaum. Pertama ialah di Iraq. Dikatakan kaum mana mazhab dia di Iraq. Lepas tu dia pergi Mesir, batal kaum yang di Iraq. Bukan dia berubah, kerana keadaan lain, hari lain. Benda-benda ini menunjukkan Islam hidup dengan orang ar-ra'i, orang yang ada akal. Tapi sekarang kena hijack. Kita jangan bagi orang yang menunggang agama kita hijack Islam. Dia hak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.